Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi sidang pendengar sekalian, khususnya murid-murid SK Kuala Pegang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita mengadakan satu majlis, yakni majlis Maulidi Rasul, majlis sambutan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tujuan sebenarnya kita mengadakan sambutan Maulidi Rasul? Tidak lain dan tidak bukan adalah memperingati peristiwa kelahiran ini dengan mudah-mudahan di akhirat di padang mahsyar kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Nabi Muhammad, di akhirat nanti sekiranya di atas dunia ini kita selalu memperingati Rasulullah dan bersalawat kepada Rasulullah dan mengikuti semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di padang mahsyar nanti kita akan diberi syafaat, diberi pertolongan. Kita akan diberi satu minuman daripada Telaga Kausar. Telaga Kausar itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dan sekiranya di atas dunia ini manusia yang selalu memperingati Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, di akhirat mukanya bersinar, berseri. Dan Rasulullah mengenal. Dan orang ini akan diberi minum air daripada air Telaga Kausar yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan muka orang-orang yang sentiasa mengingati Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, mukanya bersinar, putih berseri. Walaupun di atas dunia ini dia kulit dia hitam, kita katakan orang negro, orang Hindu, orang India hitam, tapi dia Islam, tapi dia sentiasa mengingati Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, di akhirat mukanya adalah putih berseri bersinar, akan diberi pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah saban tahun bila masuknya bulan Islam 12 Rabiul Awal, bulan depan, minggu hadapan, iaitu pada 19 Oktober, maka 12 Rabiul Awal. Jadi tujuan itulah kita mengadakan sambutan. Sambutan memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad setiap tahun. Kerana Nabi Muhammad ini merupakan kekasih Allah. Nabi Muhammad ini adalah diutuskan di alam ini untuk memberi rahmat seluruh alam. Hebatnya Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lah yang paling hebat, yang paling mulia. Dan sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat, yang mana di Sidratul Muntaha, di langit sana, semasa Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam ternampak tulisan di aras sana, di aras sebelah kanan tulisan Allah dan sebelah kiri Muhammad. Sebelum diciptakan Nabi Adam, nur Nabi Muhammad sudah ada. Hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini diutuskan di atas muka dunia ini adalah untuk menyampaikan seruan Islam kepada seluruh manusia. Sebab itulah hari ini kita menjadi orang Islam. Kita mengenal iman, kita mengenal takwa. Sekiranya Nabi Muhammad tidak diutuskan, entahlah hari ini kita menganut agama apa. Apabila Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad menyampaikan seruan Islam di Makkah. Dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia, sampailah ke negara kita Malaysia hari ini. Sahabat-sahabat Nabi membawa seruan Islam, dan hari ini kita mengenal Islam. Kita jadi orang Islam. Dan ingat, orang Islam adalah syarat-syarat hendak masuk syurga, mestilah orang Islam dan berimankan Allah Subhanahu wa taala. Mesti akidah Islam. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, baru dapat masuk syurga. Selain daripada itu, neraka jahanam. Ada satu kisah yang mana bukan sahabat,
Abu Lahab. Abu Lahab ini ialah seorang kafir, bapa saudara Nabi. Dia ni kafir. Apabila lahirnya Nabi Muhammad, dia seronok. Bila dia seronok, dia buat sambutan, dia buat majlis makan-makan. Dia seronok lahirnya Nabi Muhammad. Dan Abu Lahab ini, dia mati dalam kafir. Allah laknat dia sebab apa? Sebab dia kafir, dia menentang Rasulullah. Tetapi diceritakan bagaimana Nabi Abu Lahab ini dimasukkan ke dalam neraka, dan hari Isnin, setiap hari Isnin beliau bebas daripada api neraka. Hari Isnin dia bebas, dia tidak kena siksa. Tetapi hari-hari lain kena siksa. Sebab apa? Tidak lain tak bukan kerana dia seronok kelahiran Nabi, dia membuat satu majlis kerayaan, jamuan sempena kelahiran Nabi. Sebab itulah Allah, hari Isnin Allah selamat dia daripada siksaan. Apatah kita hari ini, umat Nabi Muhammad, orang Islam lagi, mengadakan sambutan, memperingati kelahiran Nabi. Di samping itu, untuk mendapat syafaat pertolongan di akhirat nanti, pertama sekali ialah kita kena mengetahui siapakah Nabi Muhammad. Kena kenal siapa Nabi Muhammad. Ini duk kenal para artis, artis luar negara, artis Korea, K-pop dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad tak kenal. Artis dalam Malaysia, siapa? Era Fazira, Siti Nurhaliza. Tetapi Nabi Muhammad, siapa Datuk Nabi Muhammad? Tak tahu. Tak tahu siapa Datuk Nabi Muhammad. Abdul Muttalib. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Dan ketika Nabi Muhammad, ibu dia melahirkan dia, ayah dia di mana? Ayah dia meninggal dunia ketika dia di dalam kandungan ibunya 3 bulan. Lahirnya Nabi Muhammad, ibunya telah memberi seorang perempuan untuk menyusukan dia. Siapa nama? Halimatun Sa'diyah. Dibela oleh Halimatun Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Dan ibunya mengambil semula. Lepas tu ibunya pergi ziarah pusara ayahnya. Dan sampai di sana, ibunya pula meninggal dunia. Lalu ibunya dikebumikan di satu tempat namanya Abu'. Balik pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman bawa balik, bagi kepada datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memelihara, menjaga Nabi sehinggalah dewasa. Jadi kita kena mengenal salah silah sejarah daripada awal kelahiran Nabi sampailah Nabi dewasa, sampailah Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40 tahun, dan sampailah Nabi berdakwah, dan akhir sekali Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan akhir sekali Nabi balik ke Mekah, menakluki kota Mekah. Kita kena tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita ini dikatakan umat Nabi Muhammad. Dan kita kena mengikuti akhlak-akhlak yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia. Nabi Muhammad merupakan manusia yang mempunyai akhlak yang paling mulia. Ada satu kisah bagaimana Nabi Muhammad dalam perjalanan ke masjid, beliau telah dilempari dengan benak kotoran, kotor habis baju dia. Seorang Yahudi lempar dia dengan benak kotoran kena baju. Nabi Muhammad balik, tukar lain, esok pergi lain, dilempar lagi, sehinggalah berkali-kali. Satu hari Yahudi tersebut tidak lempar dah kotoran kepada Nabi. Nabi pun tertanya-tanya, kenapa hari ini aku tidak dilempar oleh kotoran? Rupa-rupanya yang duk lempar, duk baling tu hari tu dia sakit. Lalu Nabi pergi ziarah Yahudi tadi yang sakit, yang selalu duk baling benda-benda kotor kepada pakaian Nabi. Lalu Yahudi tadi kata, betapa hebatnya akhlakmu wahai Muhammad. Walaupun hari-hari aku ganggu kamu untuk pergi ke masjid, lempar benda-benda kotor, kamu ziarahi aku sakit. Hebat sungguh akhlakmu wahai Muhammad. Maka Yahudi tadi masuk Islam. Kerana apa? Kerana akhlak mulianya Rasulullah. Rasulullah merupakan manusia yang paling mulia akhlak. Beliau tidak mempunyai sifat dengki, sifat hasad dengki, sifat marah, sifat dan sifat-sifat yang terkutuk, sifat malas,
Sifat macam-macam sifat yang terkutuk yang kita lakukan, Rasulullah tidak ada sifat-sifat tersebut. Hebatnya Rasulullah, beliau sanggup memaafkan musuhnya, beliau sanggup memaafkan orang-orang yang menyakiti hatinya. Itulah sifat Rasulullah. Seorang yang baik, akhlak budi pekerti yang mulia, tidak berdendam dan sebagainya. Maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad kena ikutlah akhlak Rasulullah. Akhlak yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadilah manusia yang baik, insya-Allah, dengan mengikuti akhlak Rasulullah, dengan mengetahui sejarah sirah Rasulullah, dengan kita mengikuti segala akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah di akhirat nanti di padang mahsyar kita akan diakui kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan selamat daripada neraka jahanam, dan kita akan dapat masuk syurga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis sambutan Maulid Rasul kita pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah mengetahui siapa yang ingat dia, siapa yang buat sambutan padanya, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengakhiri tazkirah pada hari ini, marilah sama-sama sedikit kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah tazkirah ringkas daripada saya. Yang baik itu adalah semua daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.